Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qawmi fa innahum la yu'jizuna. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis, yang berusaha Tuan Pengurusi serta ahli jawatan kuasa Surau Fatimah Az-Zahra Taman apa namanya? Indra Sempurna. Patut nama sempurna lah ke. Jadi yang berbahagia penerbit dan juga kru-kru daripada RTM, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya pada hari ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis yang tuan-tuan rancang sejak sekian lama. Moga-moga majlis kita ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini, jauhi fitnah. Baik. Yang pertamanya saya nak bagi teguran dulu. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan fitnah ini, saya nak bagi teguran kepada rakan-rakan yang sama macam saya, kepada ustaz-ustaz, kepada imam-imam, khatib-khatib, bahkan kepada seluruh umat Islam, supaya kita bila kita bercakap, dia kita bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita hanya berdasarkan kepada emosi, berdasarkan kepada pengaruh-pengaruh yang lain. Biar kita bersandarkan kepada sumber yang asal, iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kerana bila kita bincang tentang fitnah, banyak kita berbicara berdasarkan emosi, menyebabkan kita terkeluar daripada landasan yang sebenarnya. Lantas ada khatib ataupun ustaz-ustaz yang berceramah beritahu kata jangan kita memfitnah orang. Fitnah orang ni berdosa besar. Besar dosa fitnah ni sehingga ke tahap kalau dibandingkan lebih besar daripada dosa membunuh. Kerana Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan memfitnah itu lebih besar daripada membunuh. Tuan-tuan, ini biasa kita dengar. Tuan-tuan biasa dengar tak? Saya biasa dengar benda. Kadang-kadang disebutkan di dalam khutbah. Sebenarnya tuan-tuan, kita rujuk kepada Al-Quran. Tidak ada satu ayat Quran yang mengatakan memfitnah lebih besar daripada membunuh. Tak ada ayat. Yang ada ayatnya ialah wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Apa yang dimaksudkan fitnah di situ? Yang dimaksudkan fitnah di situ bukan memfitnah. Kita jangan ambil perkataan dalam bahasa Melayu lalu kita matchingkan dengan bahasa Arab. Kita tengok dalam Quran nampak sama saja, kita kata ya selalu. Dalam Quran ada berpuluh kali, ada lebih kurang 60 kali Allah Ta'ala sebut fitnah. Kadang-kadang didatangkan dengan lafaz fitnah, kadang-kadang didatangkan dengan lafaz al-fitnah, kadang-kadang didatangkan dengan lafaz kata terbitan daripada fitnah. Walaqad fatanna muftanun yuftanun. Ini kalimah-kalimah yang merupakan kata terbitan daripada fitnah. Dan pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita ambil faham apa maksud fitnah di dalam bahasa Arab dan apa maksud fitnah yang Allah sebut dalam Al-Quran, dan di mana pula kedudukannya fitnah yang kita faham dalam bahasa Melayu. Baik, sebelum saya cerita tentang Quran, kita cerita bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu kata fitnah ni
Mungkin tuan-tuan boleh rujuk dalam Kamus Dewan. Saya tak hafal lah Kamus Dewan tu. Tapi saya percaya tuan-tuan setuju dengan saya. Perkataan fitnah dalam bahasa Melayu bermaksud menuduh orang tanpa bukti, ataupun kita menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang dia tak buat. Sama ada dia tak buat ataupun kita gagal mendatangkan sebarang bukti, sebarang saksi, maka itu kita panggil fitnah. Saya tak setuju dengan Tok Imam umpamanya. Oleh kerana Tok Imam dipilih jadi Tok Imam, patutnya saya jadi Tok Imam. Pada saya lah. Jadi saya tak setuju, maka saya membuat cerita. Saya tulis dalam SMS, saya type dalam SMS, saya sebarkan dalam Facebook, ya. Saya tulis pula dalam blog saya, ya. Kemudian saya sebarkan menerusi email, surat layan dan sebagainya. Saya mengatakan Tok Imam dating dengan anak baru. Contoh, Tok Imam tu tak buat kerja apa? Tok Imam tu tak pernah buat kerja macam tu. Tok Imam cara dia lah. Tetapi oleh kerana saya tak puas hati dengan dia, saya nak jawatan itu, tiba-tiba dia yang dapat, maka saya marah, saya geram, maka saya buat cerita. Maka cerita itu dipanggil sebagai fitnah mengikut pengertian bahasa Melayu. Yang itu mengikut pengertian bahasa Melayunya, itu maksud fitnah. Agak-agak tuan-tuan setuju tak dengan saya maksud dia? Ya, ada cikgu Big Hand pada sini. Rasa betul tak takrif saya tu? Ya. Baik. Persoalan, adakah di dalam bahasa Arab kalimah fitnah maksudnya sama dengan yang difaham oleh orang Melayu, iaitulah menuduh orang benda yang tidak sebenar? Ini persoalan. Kalau kita rujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, kita tak akan jumpa satu kamus bahasa Arab yang menterjemah kalimah fitnah ke dalam bahasa Melayu dengan maksud menuduh orang tanpa bukti. Tak ada. Hatta kalau tuan-tuan tengok kalimah kamus yang paling basic lah bagi orang ngaji bahasa Arab, orang Melayu yang ngaji bahasa Arab, biasanya dia akan baca kitab ataupun dia jadikan kitab Kamus Al-Marbawi sebagai rujukan utama dia. Dalam Kamus Al-Marbawi disenaraikan 4-5 makna. Kalau tak silap saya, lebih kurang dalam 4 makna, 4 ataupun 5 makna kalimah fitnah. Dan daripada 4-5 perkara itu, tidak ada satu pun yang bermaksud memfitnah seperti mana yang kita faham dalam bahasa Melayu, menuduh orang tanpa sebenar ataupun benda yang tidak betul. Baik, kita rujuk kepada Al-Quran. Bila kita rujuk kepada Al-Quran, kita dapati dalam Al-Quran terdapat 11 makna, 11 pengertian ataupun 11 maksud perkataan fitnah. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir yang disimpulkan di dalam sebuah kitab yang besar namanya Al-Wujuh wan Nadhair. Satu kitab dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad Ad-Damaghani. Dia mengarang kitab ini, dia menyusun kalimah-kalimah. Dia petik kalimah Al-Quran, dia kaji dalam Quran ada berapa kali disebut kalimah ini dan didatangkan dengan berapa makna. Maka bila saya rujuk sampai kepada kalimah fitnah, dia nyatakan bahawasanya kalimah fitnah yang terdapat lebih kurang 60 kali disebut dalam Al-Quran itu mendatangkan 11 pengertian. Bila Allah sebut satu fitnah, maka fitnah itu maksudnya salah satu daripada 11 pengertian. Apa dia 11 perkara ni? Yang pertama, fitnah bermaksud syirik. Fitnah yang pertama maksudnya syirik. Mana ayatnya? Ayatnya yang kita baca mula-mula tadi. Wal fitnatu asyad akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Maksud fitnah dalam ayat ini ialah syirik. Sebab syirik adalah dosa yang paling besar. Tuan-tuan buka kitab Al-Kabair karangan Syekh apa namanya? Al-Kabair siapa Ustaz? Karangnya? Awak lupa ada. Kitab dosa-dosa besar. Kitab dosa-dosa besar itu yang dikarang oleh pengarang dia itu Al-Kabair namanya. Dia senaraikan 70 dosa besar. Dan daripada 70 dosa besar, ada 7 paling besar yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW sebutkan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi kamu 7 perkara yang membinasakan.
7 perkara membinasakan ni maknanya 7 dosa paling besar. Dan bila Nabi sebut yang pertama, Nabi sebut asyirku billah, syirik kepada Allah. Maka syirik adalah dosa yang paling besar. Sebab itu Allah Ta'ala kata, dan syirik itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Itu maksud fitnah dalam ayat itu. Mana bukti menunjukkan fitnah di situ maksudnya syirik? Kita kena baca daripada awal ayat. Awal ayatnya Allah Ta'ala kata apa? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada kamu tentang hukum berperang dalam bulan haram. Ni ceritanya zaman jahiliah dulu, orang Arab mereka haram berperang. Dia ada hukum juga rupanya. Orang Arab jahiliah pun dia pegang pada hukum. Jadi kalau orang Melayu zaman sekarang ni tak pegang pada hukum, masalah. Ya. Arab jahiliah dulu dia ada juga hukum-hukumnya walaupun duduk dalam jahiliah. Antaranya bila sampai 4 bulan tertentu tak boleh berperang. Bukan gini, 4 gini. 3 bercantum, 1 berpisah. Sebab tu buat gini tu. Dia tak boleh diri. Baik. 3 yang bercantum tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berpisahnya apa dia? Bulan Rajab, yang orang Melayu panggil Rejab. Saya tak tahu re tu datang daripada mana, wallahu a'lam. Pasal ra ni baris di atas, baris bawah, baris depan. Baris tepi tak ada tuan. Ra baris di atas bunyi ra. Baris bawah bunyi ri. Baris depan bunyi ru. Hak re tu bagi mana? Itu saya tak faham. Ditulis dalam tulisan Melayu, bahasa Melayu, bulan Rejab. Sebenarnya bulan Rajab. Ya. Baik, bulan Zulqa'dah, bukan Zulqa'idah. Zulqa'dah, bukan Qa'idah. Qa'dah ni apa maksud? Qa'dah ni maknanya 1 kali duduk. Asal daripada kalimah qa'ada ya'udu, qa'dah. Ya, duduk. Pasal apa duduk? Pasal orang Arab ni dia gemar perang. Dia suka perang. Tapi bila sampai bulan Zulqa'dah, mereka tak perang, mereka duduk di rumah. Maka bulan itu dinamakan bulan duduk. Bulan orang duduk, Zulqa'dah. Baik. Jadi pada hukum jahiliahnya, berperang dalam bulan-bulan ini hukumnya haram. Maka bila Islam datang, Islam mengakui hukum berkenaan. Kerana Islam adalah agama fitrah. Mana yang sesuai dengan fitrah, Islam akui. Oleh kerana tak berperang ni benda baik. Perdamaian ni benda yang Islam anjurkan. Maka bila ada satu peraturan yang nak mengelak daripada manusia berperang, maka Islam mengakui peraturan berkenaan. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan berperang. Lalu berlaku di zaman jahiliyah. Bukan, di zaman Rasulullah SAW, orang musyrikin sengaja provok. Jenis provok ni zaman dulu dah ada dah, dia provok. Ya, dia serang orang Islam dulu, menyebabkan orang Islam bertindak balas. Bila bertindak balas dia kata, tengok orang Islam perang dalam bulan haram. Ini perangai musyrikin. Ya. Lalu mereka bertanya, ya Muhammad, ini apa ceritanya orang Islam perang dalam bulan haram ni? Kamu kata bulan ni tak boleh perang, tapi kamu perang ni apa cerita? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kamu tentang hukum berperang dalam bulan haram. Qul, kata olehmu, qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan haram ini besar. Besar tu maksudnya bersalah lah, tak boleh lah. Tetapi kata Allah, wasaddun an sabilillah, menghalang orang daripada jalan Allah, wa kufrun bihi, kufur kepada Allah, wal masjidil haram, wal masjidil haram, dan juga menghalang orang daripada masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan menghalau umat Islam keluar daripada tanah haram ini, daripada Makkah ini. Akbaru indallah, adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan dosa kamu syirik itu lebih besar daripada membunuh. Situ duduknya rupanya. Jadi ayat ni jangan kita salah tafsir. Kita bimbang nanti akhirat, nanti Allah Ta'ala dakwa kita. Kamu baca ayat aku tapi kamu ambil faham kod lain. Kamu rujuk kitab tafsir ke tidak? Kitab tafsir mana kamu baca? Kalau malaikat tanya kita macam tu,
Guna gaya kita nak jawab. Baik, jadi yang pertama, fitnah memberi maksud syirik. Yang kedua, bila datang kalimat fitnah di dalam Al-Quran, ia berkemungkinan memberi makna kufur. Di mana ayatnya yang memberi makna kufur? Antaranya tuan-tuan rujuk surah Ali Imran mula-mula sekali. Mula-mula sekali, muka yang pertama tu ayat yang ke-7, cerita tentang kebenaran Al-Quran. Allah Ta'ala cerita orang beriman ni bila turunnya Al-Quran maka mereka terima semua sekali. Mereka beriman, mereka terima Al-Quran. Tetapi Allah kata apa? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada cenderung kepada kekufuran, maka mereka mengikut apa yang syubhat-syubhat, ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka cuba mempermain-mainkan. Ibtigha' al-fitnah. Apa tujuan mereka mempermainkan ayat tadi? Ibtigha' al-fitnah, iaitulah mereka nak cari fitnah. Apa dia fitnahnya? Iaitulah kufur. Mereka nak kepada kekufuran. Kufur ni maknanya engkar, maknanya tak percaya, itu kufur. Syirik maknanya menduakan Allah, menyamakan Allah. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk pun tak boleh, melebihkan makhluk daripada Allah lagi tak boleh. Dah, baik, saya tak nak hurai panjang apa maksud syirik, apa maksud kufur. Cuma saya nak cerita tentang fitnah. Fitnah yang pertama maksudnya syirik, yang kedua maksudnya kufur, yang ketiga fitnah bermaksud azab. Fitnah memberi makna azab. Mana ayatnya? Banyak dalam Quran ayat fitnah cerita tentang azab ni. Antaranya yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu lah yang menjadi pelindung kepada orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang selepas daripada Allah memberi perlindungan kepada orang-orang yang berhijrah selepas daripada mereka itu difitnah. Apa maksud difitnah? Iaitulah diazab. Yang mana sebelum mereka berhijrah, mereka duduk di Mekah, dan dalam suasana mereka duduk di Mekah, mereka dikenakan tekanan, dikenakan penyiksaan, dikenakan azab. Bilal bin Rabah dijemur di tengah panas matahari, dihempah batu di atas dada dia. Khabbab bin Al-Arat diseksa. Yasir, Ammar bin Yasir, ibunya, 3 beranak ini diseksa. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, Ammar juga diseksa, sehingga akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, ini penyiksaan yang dikenakan kepada mereka. Maka penyiksaan dan azab ini disebut oleh Allah sebagai fitnah dalam surah An-Nahl ayat 110. Kemudian yang keempat, maksud fitnah. Yang keempat, fitnah ni menunjukkan maksud bala, ibtila. Bala ni apa dia? Bala ni ujian daripada Allah, yang kita panggil bala bencana. Orang berbincang bila berlaku ribut, ini bala ke ujian? Dah. Bila berlaku tsunami, ini bala ke ujian? Bala dengan ujian sama lah tuan-tuan. Bala cakap Arab, cakap Melayunya ujian. Duk bincang sampai buat seminar, buat perdebatan, panggil 2 orang. Seorang kata bala, dok ni bala. Hak ni kata dok, ujian daripada Allah. Sumpalah. Nah, ya, berlaku tsunami di Jepun. Ini adalah satu bentuk bala daripada Allah. Bukan kayu balok, kayu balok benda lain pula. Itu kita bincang kuliah lain pula, ya, bab kayu balok. Itu kena buka kitab kayu balok. Siapa pengarang dia, wallahu a'lam. Ini bala. Bala bencana. Antaranya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ketiga. Surah Al-Ankabut ni maknanya laba-laba. Surah yang ke-29 dalam Quran. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala kata